qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada para pendengar kisah waktu malam. Okey, kepada yang baru saja jumpa channel saya ni, channel ini saya akan sharekan pelbagai kisah misteri dan kisah seram. Okey, by the way, kisah yang akan saya ceritakan pada malam ini ialah merupakan kisah yang saya ambil dari salah seorang pengamal perubatan Islam yang berasal dari luar negara, yang mana saya pun tak pasti dia ni daripada negara mana kerana tiada sumber yang dapat saya rujuk tentang daripada mana beliau ni berasal. Okey, dalam cerita kali ini saya akan gunakan nama samaran Khalid yang merujuk pada perawat tersebut kerana dia pun tak nyatakan jugalah apa nama dia. Okey, kisah ini saya dapat daripada salah satu channel YouTube juga. Nanti link video tersebut aku akan sharekan dekat bawah, dekat description dekat bawah. Cumanya video ni memang 100% lah dalam bahasa Inggeris dan di sini saya akan cuba sampaikannya dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita dengarkan kisah daripada Khalid, bukan nama sebenar. Let's go. Okey, sebelum aku mulakan cerita, Khalid jelaskan sedikit latar belakangnya yang mana dia pernah menuntut ilmu perubatan Islam di Madinah. Namun kini, beliau mengatakan bahawa dia tidak lagi melakukan ruqyah atas banyak-banyak sebab lah. Dan kalau boleh, dia akan cuba elak daripada terlibat dalam mana-mana sesi ruqyah kecuali jika keadaan mendesak. Dan kenapa pula dia cakap dia tak nak ruqyah orang? Banyak sebab katanya, dan beberapa di antara sebab tersebut ialah dia dapati sepanjang dia menjadi perawat, setiap sesi rawatan tersebut bagi dia adalah amat memenatkan, sama ada tubuh badan ataupun penat daripada segi dalaman dia. Dia pun tak tahu katanya bagaimana perawat lain boleh merawat berjam-jam, bersesi-sesi, tapi bagi dia rasakan setiap sesi rawatan tersebut seolah-olah memerah habis tenaga dalaman dia. Dan akibat daripada perkara tersebut, benda tersebut amat memberi kesan terhadap kehidupan sehariannya. Dan oleh sebab itu jugalah dia tak lagi berminat dalam bidang rawatan tersebut dan dia serahkan kepada yang lebih pakar. Alhamdulillah. Aku teringat gitu dulu. Memang betul. Aku ingat lagi lah dekat aku kat hostel dulu. Aku ni pernah lah beberapa kali tolong seorang ustaz dekat kolej aku untuk merawat pelajar-pelajar yang mana terkena gangguan jin. Biasalah kan kalau dekat asrama ni, kalau pelajar-pelajar yang kena rasukan tu, yang tu biasa. Dan memang betul, setiap kali lepas saja saya tolong bukan tolong apa pun, tolong pegang je. Setiap kali lepas saja sesi rawatan tu, betul, badan ni memang rasa penat lain macam. Rasa penat, rasa sengal, sakit-sakit badan, memang rasa lain macam. Dan benda tu dalam seminggu juga baru dia nak pulih balik betul-betul. Aku pun tak tahu kenapa. Aku tak pastilah. Kalau korang yang ada pengalaman yang sama dengan aku ni, mungkin yang ada pernah merawat orang ke apa ke, mungkin korang boleh tinggalkan ya komen dekat bawah kenapa benda tu jadi. Sebab aku pun tak tahu. Okeylah, berbalik kepada cerita tadi. Okey, Khalid bagi tahu selepas sahaja dia habis belajar ilmu perubatan Islam dekat Madinah tu, dia mengambil keputusan untuk menetap dekat sana untuk jangka masa tertentu. Sebabnya, dia cakap kurikulum dekat Madinah waktu tu tak ajar macam mana cara untuk halau makhluk halus.
Yang diajar hanyalah cara-cara bacaan ayat ruqyah. Jadi, nak tak nak, dia kenalah cari mana-mana syekh yang membuat ruqyah. Kalau kita kenal sebagai ustaz lah kan. Dan daripada syekh tersebutlah dia belajar segala teknik-teknik rawatan, apa yang perlu dan apa yang jangan dibuat, adab-adab merawat dan susunan-susunan ayat sejuk dan panas dalam rawatan. Maksudnya mana-mana ayat yang lebih powerful lah, lagi berkuasa, lagi power kesan dia terhadap makhluk-makhluk halus ni. Jadi, dipendekkan cerita, Khalid dia nak sharekan pengalaman pertama dia dalam bidang rawatan. Pada suatu hari ni, ketika dia dekat rumah, masih lagi dekat Madinah, dia dapat panggilan daripada rakannya. Ketika itu, yalah macam aku kata tadi lah, dia masih lagi dekat Madinah. Kawan dia call dia, minta dia datang kerana salah seorang daripada housemate dia terkena rasukan jin. Khalid pula waktu ni, dia benda baru kan, dia agak teruja lah sebenarnya. Dia kata tak apa, insya-Allah aku boleh handle benda ni, lagipun aku belajar kan, katanya. Walhal dia pengalaman tak ada lagi, dia zero experience. Ada pengalaman pun based on buku lagi, belum ada pengalaman. Jadi di sini bila sahaja dia datang dekat sana, dan barulah dia dapat melihat betapa menggerunkan makhluk Allah yang diberi nama jin ini. Okey. Setibanya dia dekat rumah kawan dia tadi, Khalid dapati ada seorang pemuda terbaring dekat atas lantai dalam keadaan kerasukan. Aku tak perlulah kot cerita macam mana kerasukan tu, dia lebih kurang je. Dan dari cerita Khalid, kawan Khalid ni, pemuda yang kena rasuk ni, dia merupakan saudara baru. Means maksudnya orang yang baru memeluk Islam. Sangat baru lagi orang ni baru peluk Islam. Sekarang ni pun dia masih lagi dalam proses untuk belajar solat. Setelah disoal selidik berkenaan dengan latar belakang pemuda tersebut, Ustaz Khalid ni pun mulakanlah sesi ruqyah. Dan bila dia mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran, secara tiba-tiba di depan mata Khalid boleh nampak dengan jelas seolah-olah jin yang ada dalam badan pemuda tersebut bergerak daripada atas ke bawah dalam tubuh pemuda tersebut. Badan pemuda tersebut, Khalid gambarkan badan pemuda tersebut seolah-olah beralun-alun, seakan ada alien entity yang tengah bergerak daripada atas turun ke bawah dalam badan pemuda tersebut. Tubuh pemuda tersebut memang dia agak kurus, jadi pergerakan benda tersebut memang sangat jelas kelihatan. Khalid takut Khalid waktu ni, dia teruskan lagi membaca. Waktu tu dia letakkan tangan di atas dada pemuda tadi dan dia boleh nampak tubuhnya tu beralun turun ke kaki. Dan bila dia letak tangan dekat kaki pemuda tersebut, sekali lagi dia nampak tubuh pemuda tadi tu daripada kaki seolah-olah beralun naik ke atas balik. Dan waktu ni Khalid bagi tahu, dia tahu kita manusia, kita mana boleh kan buat tubuh kita beralun macam tu. Cuba korang buat tubuh korang beralun macam tu, seolah-olah ada benda sedang bergerak dalam tubuh korang. Boleh buat? Tak boleh kan? Bila dia tengok saja keadaan macam tu, tubuh tu beralun-alun macam tu, dia dah mula panik. Panik Mat. Siapa tak panik? Gila lah. Kau dah nampak macam alien bergerak dalam badan orang. Gila tak panik? Khalid ceritakan sesi rawatan tersebut berlangsung selama hampir 2 jam sebelum diorang berehat pada waktu tengah hari tersebut. Dan waktu tengah hari tersebut, waktu diorang berehat, salah seorang daripada penghuni rumah tersebut sediakan makanan untuk diorang makan. Aku pun tak pastilah diorang makan apa. Dia tak cerita pula. Mungkin nasi Arab ke, mana tahu kan. Jadi Khalid dan yang lain-lain pun makanlah dulu.
dalam sibuk-sibuk merawat orang pun sempat dulu makan dulu. Relax dulu kan, dah penat. Dan pemuda yang dirasuk jin tadi tu, sekarang dia duduk dekat salah satu penjuru dekat ruang tamu seorang-seorang. Dia duduk je seorang-seorang kat ruang tamu tu. Kawan Khalid ni panggil lah pemuda tadi tu, jomlah sini makan. Tapi pemuda tadi cuma cakap, tak apalah, aku tak lapar. Dan diorang pun abaikan pemuda tadi dan diorang pun makan. Okay. Ini kejadian ni memang agak mengejutkan dah. Sambil diorang makan, tiba-tiba ada tebisan makanan terjatuh daripada salah seorang. Terjatuh secara tak sengaja. Daripada salah seorang yang makan tu, tiba-tiba salah seorang tu terjatuh. Sisa tebisan makanan jatuh ke atas kapet secara tak sengaja. Dan orang tu, lelaki ni, dia just abaikan je lah tebisan makanan yang jatuh tu. Dan dia teruskan makan macam biasa. Dan dalam sibuk dia tengah makan ni, secara tiba-tiba di ekor mata Khalid nampak pemuda yang duduk seorang tadi tu, pemuda yang dirasuk tadi tu, tiba-tiba pemuda tersebut dia menjala macam ular, Mat. Kau boleh bayangkan tak? Macam ular, manusia menjala macam ular. Datang kepada mereka, lebih tepat lagi, datang dekat mana yang ada tebisan makanan tadi jatuh. Dan terus dia ambil dengan tangan kiri makanan tersebut dan terus dia makan. Terkejut Mat semua yang tengok. Memang unnatural lah benda tu untuk manusia. Waktu ni Khalid teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada tebisan makanan terjatuh dari salah seorang dari kalian, kutip balik, bersihkan daripada segala habuk dan makan. Dan jangan tinggalkan jangan tinggalkan tebisan makanan tersebut untuk syaitan. Ini hadis yang mana Rasulullah pernah pesan sebelum ni. Dan Khalid tahu sebab kenapa dia tak ikut makan sekali ketika di Pulau Wawa tadi, kerana mereka semua masing-masing membaca bismillah sebelum makan. Jadi dia tak boleh ikut makan sekali. Jadi dia tipulah, dia cakaplah yang dia tak lapar. Padahal dia tengah lapar, dia nak makan. Dan bila ada je cebisan makanan yang terjatuh tak dikutip atas kapet tadi, teruslah dia ambil peluang menjala macam ular tadi, terus dia grab makanan tadi, dia makan. Okey, Khalid ceritakan. Selain daripada pengalaman tadi tu, dia juga ada jugalah pengalaman yang agak kelakar bagi dia, tapi agak seram juga. Pernah suatu hari ni dia perlu merawat seorang remaja berusia 18 tahun, yang mana pemuda tadi dia sama macam pemuda tadi, juga merupakan saudara baru. Remaja ni pun macam secara logik dia, remaja ni dia tak kenal pun mana-mana syekh ke ustaz ke ataupun mana-mana alim ulama. Ketika sedang merawat, Khalid sempatlah tes jin yang masuk budak tadi tu. Dia cakap dekat jin tu, kalau kau tak keluar daripada badan remaja ni, nanti aku akan panggil guru aku. Dia sebutlah beberapa nama orang guru yang kepada budak tu tadi. Dan budak tu merayu-rayu cakap, Jangan panggil dia. Tahu pula takut kan? Dan Khalid pun sebut sajalah salah satu nama guru dia ni yang bernama Syekh Ibnu Utsaimin. Dan setelah saja dia sebut nama Syekh Ibnu Utsaimin tu, tak semena-mena, tiba-tiba remaja tadi tu mula ketawa dan mengilai dengan kuat sekali. Dia pandang tepat terus ke arah Khalid. Jelas daripada matanya, Khalid cakap dia boleh nampak kesombongan makhluk yang ada dalam badan budak tersebut. Dan tak cukup dengan itu, budak tadi mula bersuara dengan suara garau yang menyeramkan dan juga seolah-olah mengejek dia. Dan budak tadi tu berkata, Are you going bring him back from the dead? Kau nak hidupkan dia balik ke?
Dan waktu ni Khalid agak terkaku. Mana taknya terkaku sebab budak ni bukan kenal pun Syekh Ibn Uthaymin tu siapa. Dan untuk pengetahuan korang, Syekh Ibn Uthaymin tu waktu ni dia dah 3 bulan dah meninggal dunia waktu tersebut. Jadi macam mana pula budak ni boleh tahu kan yang boleh kenal Syekh Ibn Uthaymin tu, sedangkan dia pun baru dah saja lagi mulut Islam. Dia tak kenal pun dengan mana-mana Syekh. Jadi memang sahlah yang ada dalam badan remaja tersebut memang merupakan bukan manusia, melainkan dia adalah entiti dari dunia lain. Selain daripada pengalaman rasukan tersebut, Khalid juga berpesan kalau boleh kita sebelum tidur jangan lupa amalkan ayatul kursi, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan hembus pada diri sendiri. Dan insya-Allah dia akan menjadi benteng kita daripada terkena apa-apa gangguan daripada makhluk halus. Menurut Khalid juga, dia pun ada juga pengalaman ketika mana pada suatu malam tersebut, ketika dia hendak tidur, dalam keadaan orang kata kita separa sedar, dalam keadaan kita rasa kita tidur tapi kita tak tidur, kita rasa kita bangun tapi kita tak bangun, di antara tengah-tengah tu, Khalid cakap, waktu dia separa sedar tu, dia boleh nampak ada satu lembaga hitam datang menghampiri dia dalam tidur tersebut. Dia boleh nampak, dia kata, dalam gelap-gelap tersebut, even gelap, tapi dia boleh nampak. Sebab dia kata dia nampak bukan melalui mata, dia kata. Dia nampak melalui minda dia. Dia nampak benda hitam tu datang menghampiri dia perlahan-lahan. Dan bila dah, orang kata mungkin tinggal lagi semeter, benda tersebut, makhluk tersebut berhenti. Dan Khalid tahu dia berhenti atas sebab amalan pendinding yang dia amalkan sebelum dia tidur tadi. Jadi dia tahu makhluk tersebut tak ada kuasa untuk mengapa-apakan dia kerana dia telah mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab amalan pendinding yang dia amalkan tadi tu. Jadi dia berpesan kepada kita, sepenat apapun kita, janganlah kita tinggalkan amalan yang dia nyatakan tadi tu. Moga-moga kita terhindarlah daripada gangguan-gangguan jin ketika kita tidur. Sebab waktu kita tidur ni lah waktu paling senang kita kena gangguan sebenarnya. Waktu tu lah paling senang. Nak pula waktu kita tidur tanpa apa-apa pendinding diri. Orang nak hantar sihir pun waktu tidur pun adalah senang sekali. Jadi sebelum mengakhiri video kali ini, sebelum tu Khalid juga ada sempat berpesan bahawa dia nak bagi tahu yang alam jin ni wujud. Memang kita semua orang Muslim wajib percaya yang alam jin ni wujud, tapi ada juga orang Muslim, orang Islam sendiri, dia tak percaya akan kewujudan makhluk-makhluk macam ni. Sebab dia kata makhluk jin ni memang wujud. Dia bukan hanya sekadar cerita dongeng, bahkan dia adalah makhluk yang nyata dan juga makhluk yang berbahaya. Khalid juga berpesan, jangan sesekali membuat sesuatu yang mengundang entiti tersebut untuk datang. Kerana dari pengalamannya, makhluk tersebut boleh memberi kesan dan mudarat kepada kita. Dan of course lah, semua tu atas izin Allah kan. Tapi seperti mana haiwan berbisa boleh memudaratkan kita, dan seperti mana hidupan liar yang boleh membahayakan kita, sama jugalah dengan jin ni. Makhluk jin ni, mereka juga berpotensi untuk datangkan kemudaratan kepada kita. Jadi ingat, jangan sesekali kita anggap diorang ni sebagai bahan jenaka. Jangan jadikanlah ia sebagai jenaka, jangan sesekali. Jangan sesekali kita cuba nak tiru penampilan diorang. Contoh macam banyaklah viral-viral dekat TikTok ni yang pakai baju macam Pontianak ke macam pocong yang nak buat prank kat orang tu kan.
Tu jangan buat, tak ada faedah. Udahlah tak ada faedah. Menurut Khalid ni bagi tahu, dia bukan setakat tak ada faedah. Dia seolah-olah boleh mengundang makhluk-makhluk tu untuk datang. Ramai dah kan, banyak dah kan kita pernah dengar cerita orang menyamar jadi hantu, nak prank orang sekian-sekian, tiba-tiba yang datang ialah benda tu yang betul. Dah pisang, sawan kau kat situ. Silap-silap jadi gila kau kat situ ni. Okay, selain daripada tu, Khalid juga menegaskan bahawa dia amat melarang keras sama sekali untuk sesiapa sajalah untuk memainkan permainan yang ada sifat menyeru makhluk-makhluk ni datang. Contohnya, aku rasa permainan ni ramai yang tahu. Permainan Ouija board. Tahu kan Ouija board? Papan yang tertulis ke atas tu yes or no, nombor 1 sampai 9, nombor A sampai Z, dan ada papan kecil yang digunakan untuk macam kononnya berkomunikasi lah dengan makhluk gaib ni. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam spirit of the coin. Khalid cakap, jangan sesekali main permainan yang macam tu. Kerana apa? Kerana permainan yang macam tu, ia merupakan portal ke alam jin. Kerana secara tak langsung, pemain yang memainkan permainan tersebut, dia secara tak langsung dia telah membuka pintu kepada entiti-entiti tersebut untuk datang. Macam mana pula benda tu boleh datang? Sebab permainan board Ouija board tu. Sebabnya pemain dia akan menyeru benda tu datang. Dia akan seru, aku nak kau datang. Tapi bila benda tu datang, waktu ni kau dah mulalah nak menyusahkan diri sendiri dan juga nak menyusahkan orang lain. Jadi Khalid cakap, jangan sesekali buat macam tu. Kerana jin ni makhluk yang memang nyata dan jangan sesekali dibuat main. Senang cerita, dia tak kacau kita, kita jangan pula pergi kacau depa. Bukan nak menakutkan, tapi ingat, Islam pun tak suka sebenarnya kita mencampakkan diri kita ke dalam lembah kebinasaan. Nak pula perbuatan kita tu perbuatan yang sia-sia. Lagi Islam tegah. Jadi, Khalid cakap dia bukan nak menakutkan. Sebab kita tak patut takut selain daripada Allah. Tapi, kita juga perlu berhati-hati akan kejahatan makhluk ciptaan Allah. Sama ada makhluk tersebut adalah jin ataupun kita sendiri sebagai manusia. Okey guys, itu sajalah kisah untuk malam ni. Aku harap korang terhibur dan kalau ada pengajaran yang boleh korang ambil lah. Ingat, kalau siapa yang ada niat yang nak panggil benda tu datang kan, Allahualam, aku rasa di antara kita yang dengar ni tak ada kot sesiapa yang gila nak panggil benda tu. Batalkanlah niat tu. Sebab, yalah, benda tu actually sebenarnya bahaya. Ada hikmahnya kerana kenapa Allah jadikan antara kita dengan benda tu ada hijab. Ada hikmahnya untuk kebaikan kita juga. Kita hanya sekadar perlu percayalah makhluk tu wujud kerana dah pun dinyatakan dalam Al-Quran yang makhluk ni wujud. Dan pada zaman Rasulullah sendiri pun ada beberapa kali para sahabat dan Rasulullah sendiri yang pernah berhadapan dengan makhluk-makhluk macam ni. Jadi itu sajalah kisah untuk malam ni. Aku pun nak ucapkan kepada korang selamat berpuasa dan selamat bersahur untuk esok pagi. Ingat tau, bersahur pada esok. Sebab aku dengar cerita ada orang bersahur pada pukul 12.30 malam. Aku pun tak tahulah dia sahur ke dia apa tengah malam tu. Sebab Nabi bagi tahu sahur ni disunnahkan untuk dilewatkan. Disunatkan untuk kita melewatkan sahur. Tapi jangan lewat sangat. Kalau lewat sangat tu, dia dah tak jadi sahur. Dia dah jadi lebu. Okeylah, itu sajalah kisah untuk malam ni. Terima kasih pada korang yang still support aku. Dan kita jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Dan sebelum itu, aku nak memohon maaf atas segala kekurangan aku dalam cara penyampaian aku ini.
segala yang baik itu datang daripada Allah, dan yang banyak kekurangan tu adalah daripada diri aku sendiri. Okey, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.